6 Februari 2019, anda bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama Buletin 1.30 hari ini. 3 berantung selepas kereta terbabas dan terbakar. Korea Utara didakwa sorok peluru berpandu. Muhammad Rizwan Puzi dinobat atlet para lelaki terbaik Asia 2018. Jutaan tahniah buat atlet para negara Muhammad Rizwan Puzi yang tidak putus-putus mengharumkan nama negara. Terbaru, Rizwan dinobatkan sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018. Majlis penganugerahan diadakan semalam. Rizwan menerima anugerah berkenaan daripada Presiden Majlis Paralimpik Emiria Arab Bersatu Muhammad Al-Hameli dan Presiden Jawatankuasa Paralimpik Asia Majid Rashid pada majlis yang berlangsung di Dubai. Atlet berkenaan turut mencipta rekod dunia dalam acara 100 meter lelaki T36 dan rekod Sukan Asia bagi acara lompat jauh pada Tamasya Sukan Para Asia di Jakarta Oktober tahun lalu. Dia yang meraih 3 emas di Jakarta muncul atlet pertama Malaysia diberi pengiktirafan itu. Rizwan juga meleburkan rekod Sukan Para Asia acara lompat jauh dengan catatan terbaiknya 5.59 meter dan memadam rekod lama 5.45 meter yang dilakukan Yang Yifei pada 2016. Pada tamasya sama, atlet yang mendapat bimbingan jurulatih Raja Jagannathan itu turut merangkul emas acara 400 meter. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini menafikan desas-desus akan berlaku rombakan kabinet dalam masa terdekat. Katanya kabar angin yang tersebar itu adalah berita palsu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas tulisan sebuah blog baru-baru ini yang mendakwa Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bakal dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru selepas Tahun Baru Cina. Catatan di laman blog itu juga mendakwa desas-desus pelantikan itu dikuatkan lagi apabila Datuk Seri Muhammad Azmin telah diberikan pelbagai tugasan penting termasuklah sebagai pengerusi Majlis Tindakan Negeri Kelantan selain akan dilantik mengetuai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Tun Dr. Mahathir berkata demikian setelah menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, anjuran bersama Menteri Kewangan Lim Guan Eng dan Dewan Perniagaan dan Industri Malaysia NCCIM di Wisma Chinese Chamber pagi tadi. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil beberapa individu bagi membantu siasatan berhubung dakwaan 90 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun pemimpin PAS. Menurut sumber, kertas siasatan berhubung kes berkenaan sudah dibuka susulan SPRM menerima laporan daripada pihak polis berhubung isu berkenaan petang semalam. Katanya beberapa individu termasuk yang berkaitan dalam isu itu akan dipanggil dan SPRM diminta semua pihak bersabar serta tidak membuat sebarang spekulasi berhubung siasatan kes berkenaan. Sumber juga memaklumkan siasatan akan dibuat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001. Sebelum ini, Sarawak Report menerusi satu artikel pada Ogos 2017 antara lain mendakwa dana berjumlah 90 juta ringgit dimasukkan ke dalam akaun bank pimpinan atasan PAS dipercayai bagi menarik mereka supaya menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Tiga rentung selepas BMW yang mereka naiki terbabas sebelum terbakar. Kejadian berlaku di kilometer 6.9 lebuh raya penyuraian trafik lingkaran Kajang Silk dekat Kajang kira-kira jam 6.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata kenderaan itu dipercayai terbabas dan melanggar pembagi di sebelah kiri jalan sebelum terbakar. Siasatan awam dapati ketika kejadian mangsa dalam perjalanan dari arah Balakong menghala ke arah Sungai Long. Kesemua mangsa dikeluarkan dalam keadaan rentung oleh pasukan bomba.
Jadi tindakan operasi pada awalnya memadam kebakaran, dan setelah memadam kebakaran kita mendapati terdapat 3 orang mangsa berada dalam kenderaan, dan kerja-kerja untuk mengeluarkan mangsa diambil agak lama sedikit kerana kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan yang sebaik-baik mungkin kerana keadaan ketika lepas kejadian berada di cerun. Jenazah bangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Serdang untuk bedah siasat selain mendapatkan sampel DNA bagi mengenal pasti identiti mereka. Seorang daripada bangsa, wanita berusia 65 tahun berasal dari Taman Anggerik Emas Kajang. Siasatan dibuat ikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Diraja Malaysia PDRM mendedahkan kegiatan kongsi gelap yang kini dilihat aktif memeras ugut atau meminta wang pelindungan di kawasan penempatan pinggir bandar dan tapak pembinaan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Anti Maksiat, Perjudian dan Kongsi Gelap Bukit Aman, Datuk Rohaimi Mat Nisa berkata, kawasan pinggir bandar di Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang dan Perak adalah antara lokasi panas yang menjadi sasaran kumpulan berkenaan. Beliau berkata berdasarkan risikan kegiatan pemerasan terhadap pemaju perumahan, pengurus tapak pembinaan, kontraktor dan orang perseorangan itu dilakukan oleh kumpulan kongsi gelap atau samseng tempatan yang mendominasi kawasan berkenaan. Datuk Rohami berkata pihaknya mendapati kumpulan kongsi gelap seperti Geng 36 meminta wang pelindungan antara RM360 hingga RM3,600 mengikut lokasi serta keluasan sesuatu tapak projek itu dan bergantung kepada kumpulan yang melakukan pemerasan. Sepanjang tahun lalu, katanya 5 ahli kongsi gelap dan 40 samseng tempatan ditahan mengikut Akta Pencegahan Jenayah Poka. 914 kertas siasatan dibuka berhubung kes peras ugut membabitkan pemaju perumahan, pengurusan tapak pembinaan, kontraktor dan juga orang perseorangan. Justru Datuk Rohami meminta orang ramai menyalurkan maklumat berhubung aktiviti pemerasan oleh kumpulan kongsi gelap melalui talian hotline yang diwujudkan di seluruh negara dan memberi jaminan bahawa pemberi maklumat akan dirahsiakan. Maklumat aktiviti pemerasan boleh disalur melalui talian hotline WhatsApp Unit Pencegahan Kongsi Gelap Bukit Aman di nombor 011-122-77478. Talian hotline lain yang boleh dihubungi ialah seperti tertera. Sebuah pusat hiburan di Bandar Baru Kelang diserbu polis awal pagi tadi. Operasi dilakukan selepas premis dikesan menyajikan wanita warga asing sebagai pelayan pelanggan GRO. Ketika serbuan, 10 bilik karaoke di pusat berkenaan dikesan terdapat kegiatan penyalahgunaan dadah. Serbuan dilakukan kira-kira jam 1.30 pagi membabitkan anggota bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 Ibu Pejabat Kontijen Selangor dibantu Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Daerah Kelang Utara. Operasi diketuai Pegawai Terus D7 IPK Selangor Deputi Superintendent Muhammad Kaizam Ahmad Shahabuddin. Ketika serbuan, rata-rata pengunjung tidak sedar pusat hiburan itu digempur kerana sedang leka berhibur. Polis turut memeriksa 10 buah bilik karaoke di premis hiburan 4 tingkat terbabit. Hampir semua bilik terbabit dikesan mempunyai pinggan mengandungi serbuk putih dipercayai dadah jenis ketamin. Pemeriksaan lanjut, polis turut menemui beberapa bungkusan dadah pelbagai jenis di beberapa bilik di dalam premis itu. Okey, premis ini dipercayai telah beroperasi hampir 2 tahun. Dan masa pemeriksaan dijalankan kita dapati premis ini lesen walaupun telah melanggar syarat lesen. Hasil operasi 38 GRO warga Vietnam, China dan Indonesia ditahan. 11 pekerja Bangladesh dan Myanmar serta 7 penjaga premis warga tempatan turut ditahan. Semua warga asing didapati menyalahgunakan pas lautan sosial. 77 pengunjung turut diperiksa dan menjalani saringan air kencing. Pekerja dan penjaga premis ditahan bagi siasatan kes penuhan dadah. Semua yang ditahan dibawa ke IPD Kelang Utara untuk tindakan lanjut. 2 paket nasi Cina.
Tiga lelaki ditahan selepas disyaki terbabit menangkap dan membunuh penyu di kawasan perairan Pulau Ligitan di Semporna, Sabah. Komandan Angkatan Tugas Bersama ATB-2 Brigadier General Datuk Zarudin Mat Amin berkata suspek yang ditahan berusia antara 25 hingga 45 tahun. Mereka menggunakan sebuah perahu dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum ditahan kira-kira jam 4.30 pagi tadi. Operasi dilakukan sepasukan anggota Pasukan Atur Gerak Cepat diketuai Kapten Muhammad Azwan Arif Muhammad Nizam. Pemeriksaan menemui 6 cengkerang penyu yang dipercayai baru siap dipotong manakala isi dan organ dalamannya dibuang ke dalam laut. Ketiga-tiga suspek dipercayai suku Palau itu turut melanggar perintah berkurung. Katanya semua suspek bersama barang rampasan diserahkan ke Markas Polis Marin Semporna untuk tindakan selanjutnya. Pemburuan atau pembunuhan penyu satu kesalahan kerana haiwan itu dilindungi mengikut Enactment Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Dan sidang kemuncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dijadualkan pada 27 dan 28 Februari ini di Vietnam. Perkara itu diumumkan Trump ketika menyampaikan ucapan State of the Union di Washington DC. As part of a bold new diplomacy, we continue our historic push for peace on the Korean Peninsula. Our hostages have come home. Nuclear testing has stopped, and there has not been a missile launch in more than 15 months. If I had not been elected President of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Sebelum ini berdepan tindakan ketenteraan selepas negara komunis itu bertindak melakukan beberapa siri ujian berpandu antara benua ICBM sehingga menjejaskan beberapa negara termasuk Sekutu Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Jepun. Tahun lalu, kedua-dua pemimpin sepakat mencari jalan tengah melalui pertemuan di Singapura sekaligus mengurangkan ketegangan di antara kedua-dua negara. Beralih ke krisis politik di Perancis, Parlimen Negara itu meluluskan usul bertujuan untuk menangani tunjuk perasaan ganas susulan demonstrasi anti kerajaan yang berlarutan selama 3 bulan di negara itu. Biarpun mengundang kritikan mengenai kebebasan bersuara, usul itu lulus dengan 387 undi anggota Dewan yang dikuasai parti Presiden Emmanuel Macron. 92 ahli Parlimen tidak menyokong usul itu akan dibentangkan di Dewan Senat. Antara yang termaktub di bawah usul berkenaan, penunjuk perasaan tidak dibenarkan menutup muka dan kuasa polis diperluaskan bagi menahan penunjuk perasaan yang menimbulkan keganasan. Tunjuk perasaan yang tercetus sejak November lalu sebagai bantahan ke atas kos sara hidup di bawah pentadbiran Presiden Macron. Laporan sukan perkembangan Piala Raja Spanyol. Saingan kini memasuki peringkat separuh akhir menyaksikan Real Madrid berkunjung ke Nou Camp bagi pertemuan El Clasico berdepan Barcelona. Real Madrid akan berkunjung ke gelanggang Barcelona bagi pertemuan pertama separuh akhir. Harapannya para pemain akan berada dalam rentak dan prestasi yang sama dengan pasukan lawan di atas padang nanti. Real mengutip kemenangan keempat berturut-turut minggu lalu sekaligus dalam motivasi terbaik ketika ini, manakala Barcelona pula diikat dengan keputusan 2-2 oleh Valencia sekaligus gagal meneruskan rentak kemenangan 8 perlawanan yang dibawa minggu lalu. Masih belum dapat dipastikan sama ada bintang lawan Lionel Messi yang juga penjaring terbanyak di Spanyol akan beraksi selepas mengalami kecederaan dalam perlawanan terakhirnya, namun Solari tetap positif ianya tidak mengubah perancangan pasukannya menghadapi Barcelona. Real yang ketika ini menghuni tangga ketiga La Liga dan merapatkan jurang kepada 8 mata di belakang pendahulu Barca yang sudah 4 kali menjulang Piala Raja Spanyol berturut-turut sejak 2014. Lo que esperamos es que sea un partido muy bonito, es un clásico y que lo disfruten todos, ¿no? Y lo que esperamos es, por supuesto, hacer un gran partido como lo venimos haciendo y ganar. ¿La Liga y la Champions o el resto de la temporada?
creo que en una semifinal entre Barça y Madrid haya un favorito. Creo que es una eliminatoria abierta. Nosotros tenemos muy buenos jugadores, tenemos a que creemos que es el mejor jugador del mundo y ellos también tienen grandes jugadores, también de los mejores del mundo. Entonces, si está Leo, pues jugará, y si no está en condiciones, pues no jugará. Pero no cambia el favoritismo de uno u otro, es una eliminatoria absolutamente abierta. Itulah reaksi jurulatih Barcelona, Ernesto Valverde, ketika ditanya pelibatan Lionel Messi dalam pertembungan separuh akhir pertama Piala Raja Spanyol lewat pagi esok. Di padang latihan, pemain terbaik dunia sebanyak 5 kali itu turun menjalani sesi bersama rakan sepasukan yang lain, membayangkan tidak lagi mengalami kecederaan. Bagaimanapun, perancangan pasukan masih lagi bergantung kepada tahap persediaan pemain itu, dengan Valverde menjelaskan tidak mahu mengambil risiko sekiranya keadaan tidak membenarkan. Barcelona berbekal kelebihan sokongan padu penyokong sendiri dalam misi menghidupkan peluang mengekalkan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. Bekas pengurus Manchester United Jose Mourinho mengaku bersalah dalam kes penipuan cukai di Spanyol selepas bersetuju dengan perjanjian bersama pihak pendahulu raya negara itu. Ini menyaksikannya mengelak hukuman penjara selama setahun yang dijatuhkan dengan membayar denda hampir 9.5 juta ringgit. Bekas pengurus Manchester United itu hadir ke mahkamah di Madrid, Spanyol dengan tuduhan kesalahan penipuan cukai sewaktu melatih Real Madrid di antara tahun 2011 dan 2012. Pendahulu raya negara itu menuduh Mourinho gagal untuk mengisytiharkan pendapatannya berjumlah 1.6 juta euro bersamaan 7.47 juta ringgit pada 2011 dan 1.7 juta euro bersamaan 7.93 juta ringgit pada tahun 2012. Bagaimanapun, peguam pembelaan Mourinho dan Kementerian Bercukaian mencapai kata sepakat untuk mengubah hukuman penjara selama setahun diberikan kepada denda harian 250 euro bagi tempoh 2 tahun berjumlah 182,500 euro, iaitu bersamaan 851,721 ringgit. Selain setahun penjara, beliau juga didenda 1.9 juta euro iaitu 9.24 juta ringgit yang merupakan 60% jumlah cukai yang dielaknya. Pendahulu raya percaya dengan menyerahkan hak imejnya kepada beberapa syarikat yang berpangkalan di lokasi tidak dikenakan cukai, Mourinho melakukan penipuan apabila tidak mengisytiharkan pendapatan syarikat berkenaan yang diperoleh daripada hak imejnya. Kembali ke laporan dalam negara, suaranya sentiasa menemani kanak-kanak dalam rancangan animasi. Namun, dalam sekelip mata, tukang alih suara Muhammad Aizat Adnan tidak dapat bekerja untuk satu tempoh yang lama apabila disahkan menghidapi kanser esophagus atau kanser saluran makanan tahap 2. Sudahlah hilang mata pencarian, kos pembedahan dan rawatan pula mencecah ribuan ringgit. Setiap langkah perjalananmu beronam berliku. Muhammad Aizat berkecimpung dalam dunia alih suara sejak 11 tahun lalu. Dia pernah mengalih suara ke bahasa Melayu bagi watak Po dalam filem Kung Fu Panda, termasuk rancangan animasi Kamen Rider Bill dan We Bare Bears. Pemuda berusia 35 tahun ini didiagnosis menghidapi kanser pada 17 Januari lalu, 2 hari sebelum hari lahirnya, apabila mengalami gastrik, hilang selera makan serta muntah darah. Isteri Muhammad Aizat, Nur Azianti Azhar, berkata suaminya dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur dan pemeriksaan mendapati terdapat ketubuhan sebesar 5 cm di bahagian simpang perut. Pada Rabu lalu, dia dihantar ke Hospital Sungai Buloh, Selangor untuk menjalani pembedahan 8 jam 30 minit. Pendapatan utama memang tak ada langsung. Saya pun baru habis belajar degree awal bulan 12. Result pun baru tahu awal bulan Januari. So terus-terus lepas dapat tahu result, Abang Aizat sakit. Sekarang ni kosong lah, memang tak ada apa-apa. Saya just berniaga online biasa-biasa je. Selepas pembedahan, Muhammad Aizat stabil, namun paru-paru sebelah kanan belum berkembang sepenuhnya serta dipenuhi air. Kerana memerlukan penjagaan rapi, anak mereka berusia 1 tahun 7 bulan kini dijaga ibu bapa Nur Azianti di Terengganu. Allah tu nak tegur saya dan suami, kira macam tu je lah. Bukannya kita tak ada salahkan takdir ke, salahkan sesiapa ke. Sebab ni kerja Allah aturkan tu dah elok.
Ujian yang dia bagi ni hanya nak tegur sedikit saja. Kira saya reda lah terima ujian ni dengan seadanya. Orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan boleh berbuat demikian menerusi akaun Maybank atas nama Muhammad Aizat Adnan. Kali bersungguh pandanganmu kabur. Meraihkan sambutan perayaan Tahun Baru Cina sambil melakukan program amal dapat mengeratkan perpaduan masyarakat majmuk. Malah mereka yang kurang berkemampuan dan memerlukan dapat meraihkan bersama. Suasana berkenaan dapat dilihat pada rumah terbuka anjuran aktivis Kuan Chi Heng atau lebih dikenali sebagai Pak Cik Kentang. Ikuti laporan Hawa Rizwana Rizwan. Mula dikenali dengan usahanya membantu golongan kurang berkemampuan, Kuan Cheng Hing atau Pak Cik Kentang mengambil kesempatan pada Tahun Baru Cina kali ini meraihkan mereka secara besar-besaran. Baginya, ini adalah mesej kepada masyarakat Malaysia bahawa untuk menjadi lebih maju, perpaduan di antara kaum perlu diutamakan. Perpaduan ini kita harus teruskan dan juga saya berharap dengan perkongsian pada pagi ini kita dapat bersama-sama meyakinkan diri we are together, we are not separated and we are just one big family and we celebrate together. Itu yang paling penting bagi saya kerana kita harus jadikan Malaysia ini sangat-sangat awesome supaya untuk generasi-generasi yang akan datang. Lebih menarik, pelbagai juadah dihidangkan mengikut cita rasa Kuan yang berasal dari Johor iaitu lontong, masak lemak ikan masin dan juga gulai nangka. Sementara itu, Siti Ida Nuraini pula mengenali Kuan Cheng Heng sejak tahun 2012 apabila beliau melawat anaknya Azizah yang kurang upaya. Mesti Puan kasih sokong untuk saya. Selalu datang rumah bawa beras, minyak, selalu dia apa susah-susah dia akan hantar ke rumah. Sebulan kadang 2 kali, nanti dia akan hantar mesti banyak baiklah dia. Memang saya dengan Mr. Kuan betul-betul saya tak terheran orang macam ni boleh tahu dia. Majlis terbuka Pak Cik Kentang turut dihadiri pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan jiran tetangga. Dia memang jenis seorang yang selalu masuk komuniti termasuk komuniti pemotoran. So kita orang kenal pun melalui aktiviti komuniti antara AV Bikers dan dia punya program lah. Kuan Cheng Heng mula dikenali dengan sifat pemurahnya kerana sentiasa menyumbangkan kentang kepada mereka yang kurang berkemampuan. Selain menyediakan bantuan perkhidmatan ambulans dengan harga cuma 10 sen, taksi 10 sen, perkhidmatan van jenazah RM1 dan sewa rumah RM1 sehari. Menyatupadukan masyarakat berbilang kaum itu objektif utama Encik Kuan Chi Heng ataupun Pak Cik Kentang mengadakan majlis sambutan Tahun Baru Cina seperti ini. Dan dia berharap supaya mesej ini sampai kepada masyarakat di seluruh Malaysia supaya terus bersatu padu. Selamat Tahun Baru Cina, Sinian Kuala. Laporan Hawa Rizwana Rizwan. Sekian buat waktu ini, hari kedua Tahun Baru Cina terus diraikan. Visual kemeriahan sambutannya di seluruh negara mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Saya Izrina Amir Hamzah. Dia selalu masuk komuniti termasuk komuniti pemotoran. So kita orang kenal pun melalui aktiviti komuniti antara AV Bikers dan dia punya program lah. Kuan Cheng Heng mula dikenali dengan sifat pemurahnya kerana sentiasa menyumbangkan kentang kepada mereka yang kurang berkemampuan. Selain menyediakan bantuan perkhidmatan ambulans dengan harga cuma 10 sen, taksi 10 sen, perkhidmatan van jenazah RM1 dan sewa rumah RM1 sehari. Menyatupadukan masyarakat berbilang kaum itu objektif utama Encik Kuan Chi Heng ataupun Pak Cik Kentang mengadakan majlis sambutan Tahun Baru Cina seperti ini. Dan dia berharap supaya mesej ini sampai kepada masyarakat di seluruh Malaysia supaya terus bersatu padu. Selamat Tahun Baru Cina, Sinian Kuala. Laporan Hawa Rizwana Rizwan. Sekian buat waktu ini, hari kedua Tahun Baru Cina terus diraikan. Visual kemeriahan sambutannya di seluruh negara mengakhiri Buletin 1.30 hari ini.